Okay, so hai semua. Kita sambung lagi. Okay, so sekarang ni cikgu ada kes pula menentukan persamaan suatu garis lurus yang melalui dua titik. Okay, so tadi kita belajar tentang satu titik. Sekarang ni cikgu ada dua titik pula. Okay, tadi cikgu ada titik P sahaja kan? Okay, so sekarang ni mungkin cikgu ada titik PQ ke, QR ke, RS ke. Ikutlah soalan apa yang diberi kan? Okay, so tengok ni. Apabila dua titik pada satu garis lurus diberi, maka kecerunan garis lurus tersebut dapat dihitung. So, kalau soalan macam ni, cikgu ada dua titik dan kita kena cari juga kecerunan. Okay, lepas tu barulah kita boleh create persamaan garis lurus. Okay, yang kalau yang satu titik tadi, soalan akan beri kecerunan, akan bagi titik, kita kena cari y-intercept. Tapi sekarang ni, kita ada dua titik, maksudnya soalan ni nak menyusahkan kita lagi. Okay, so sebab tu kita kena cari kecerunan dahulu. Okay, bila dapat kecerunan, barulah kita masuk macam sama juga step macam tadi, tak ada beza pun. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, jom tengok contoh 12 dulu. Tentukan persamaan garis lurus. Okay, so bila persamaan garis lurus, kamu tahulah y equal to mx plus c. Okay, ni persamaan garis lurus kita. Yang melalui titik P, nampak kan? Titik P, titik Q. Okay, so sekarang ni kita ada dua titik. Kat sini. Okay, so macam mana kita nak buat? First kali, kita akan cari kecerunan. Okay, so macam mana kita nak cari nilai kecerunan? Okay, ingat tak lagi, kalau ada dua titik, kita akan guna rumus ni. Cikgu harap kamu boleh ingat. Okay, so cikgu refresh balik. M equal to Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Sebab kita ada nilai dua koordinat, so kita kena guna rumus yang ni lah. M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okay, so kita namakan dulu. Okay, so ni kita namakan dia X1, Y1. Okay, so ni untuk P. Dan Q kita namakan dia X2, Y2. Okay, so ni untuk Q lah. Okay, so kamu gantikan sahaja. Okay, so Y2 ambil negatif 7 tolak Y1 dapat 5. Okay, so negatif 7 tolak 5 bahagi X2 kamu 2 dan tolak X1 kamu negatif 1. Letak kurungan sebab nanti kamu takut tersilap simbol. Okay, so negatif 7, negatif 5. Kamu hutang RM7, kamu hutang RM5 lagi. So, kamu akan hutang sebanyak RM12. Dan bahagi, okay, 2 tolak 1. So, tolak dengan tolak ni darab kan? So, jadi tambah lah. Sebab tolak dengan tolak tambah. So, 2 tambah 1 dapat 3. Okay, so kita boleh kecilkan ni. Okay, so 3 bahagi 3 dapat 1. 12 bahagi 3 dapat 4. Maka kita akan dapat negatif 4. Okay, so dekat sini kita dah settle. Kita dah cari nilai M kita. Okay, so M sama dengan negatif 4. Okay, so M kita negatif 4. So sekarang ni kita macam mana kita nak cari nilai persamaan garis lurus kita? Okay, so kamu ada titik kan? Ni, kamu dah ada titik kan? Dan kamu ada dah M kan? So kita kena cari nilai C juga. Okay, so macam kita nak buat? Okay, ambil satu titik, nilai cikgu ambil nilai titik P dulu. Okay, so guna titik P kan? Okay, titik P. Cikgu ada negatif 1, 5. Okay, so ni kita punya kecerunan kita lah ataupun gradient M sama dengan negatif 4. Okay, so kita just masukkan sahaja dengan nilai-nilai ni. Okay, so ni kita akan jadi X. Okay, ni jadi X. 5 akan jadi Y. Okay, macam tadi juga, sama juga. Okay, so Y equal to MX plus C. Okay, Y kita, cikgu ada 5 sama dengan M, cikgu ada negatif 4. Okay, X, cikgu ada negatif 1. Dan tambah dengan C. Sebab kita nak cari nilai C sekarang ni. Sebab kita nak create persamaan ni. Okay, so macam biasa, selesaikan saja. Okay, negatif 4 darab negatif 1 dapat 4. Sebab negatif positif. So, dapat 4 tambah dengan C. Okay, so macam mana kita nak cari nilai C? Kita akan pindah 4 ke kiri. Okay, so kamu bulat 4 ni, bawa ke kiri. So, dia akan jadi 5 tolak 4 sama dengan C. Okay. So, 5 tolak 4 dapat 1 kan? So, 1 sama dengan C. Ataupun kamu boleh tulis macam ni jugalah. C sama dengan 1. Biasakan letak subjek di sebelah kiri lah. Sebab macam ni dia macam tak lawa. So, kamu akan dapat C sama dengan 1. Lepas tu kamu dapat dah M sama dengan negatif 4. Okay, so ni untuk titik P.
titik. Kita ambil salah satu titik lah. Okay, so nanti cikgu akan tunjuk kamu juga macam mana kita nak guna titik Q. Okay, so kamu just create sahaja sebab kita dah dapat ada semua info kan. Kamu just compare saja Y sama dengan MX plus C. Okay, Y kita stay sebab ini koordinat nanti, nilai koordinat yang lain pula. Okay, so M cikgu ada -4. Okay, -4. X stay. Dan tambah C, cikgu dapat 1 sebab dia positif kan. So, tambah 1 je lah. Okay, so ini ialah persamaan garis lurus untuk soalan ni yang melalui titik P, titik Q. Okay, so dia bagi 2 titik kamu kan. So, macam ni lah secara roughly kita kena cari M, kita kena cari C dan kita akan create persamaan kita macam ni. Okay. Lepas tu, ni kalau kita cikgu ambil titik P. Okay, so sekarang ni cikgu nak tunjuk kamu. Nampak tak tips dia bagi? Anda juga boleh gantikan nilai titik Q. Nampak tak ni? Kita dapat titik Q kan? Okay, so macam mana kita nak buat? Cikgu akan tunjuk kamu supaya kamu lebih faham lagi. Okay, tadi cikgu ada titik P. Nampak tak cikgu ambil titik P -15. So sekarang ni cikgu titik Q cikgu 2 -7. Okay, so sama juga, tak ada beza pun. Okay, so Q titik Q cikgu. Sekejap Okay, so titik Q cikgu ialah 2 -7. Okay. Dan dia punya kecerunan kita dah dapat kan sebab kita dah kira tadi. So kita dapat jugalah sebab kecerunan dia pun sama. Sebab apa sama? Sebab dia melalui persamaan garis lurus yang sama ni. Ni kan contohlah garis lurus kan. Okay, so katakanlah titik P mungkin berada di sini, titik Q mungkin berada di sini. So dia ni duduk dekat atas garis lurus yang sama. So bila garis lurus yang sama, automatik M depa ni akan sama. Okay, sebab tu kita boleh ambil direct sahaja. Okay, so sekarang cikgu just nak prove kat kamu lah, even kita guna titik Q pun kita akan dapat persamaan sama. Okay, so macam mana? Sama juga, kita akan cari nilai C dulu. Kalau lah kita ada titik ni dan kita ada M kan, so kita akan cari nilai C. Okay, so kamu just masukkan saja Y sama dengan MX plus C. Okay, so 2 ni akan jadi X, nilai X, -7 akan jadi nilai Y. Dan kamu masuk saja -7 sama dengan M cikgu ada -4. Okay, X cikgu ada 2. Okay, then tambah C. Okay, so kita nak cari nilai C sekarang ni. So, -7. Okay, -4 darab positif 2 dapat -8. Tambah dengan C. Okay, so -8 ni kita akan pindah ke kiri. Sebab kita nak staykan C tu kan. Okay, so -4 ni pindah ke kiri dia akan dapat -7 tambah dengan 8 sama dengan C. Okay, so kamu hutang RM7, kamu bayar RM8. So, kamu akan dapat RM1 ataupun 1 sama dengan C. Okay, so kita nak lawakan dia. Kamu ubah sahaja sebab nak jadikan subjek duduk sebelah kiri. So, C sama dengan 1. Okay, so kamu dapat nilai C. Kamu dapat nilai M. Tapi kita guna titik Q. Tadi kita guna titik titik P. Nampak tak sama je kan? Kita dapat C1, M sama dengan 4. Okay, so just sekarang ni kamu just masukkan saja ataupun kamu just compare saja dengan Y. Okay, Y sama dengan MX plus C. Okay, Y ni kita stay sebab dia variable ataupun nilai-nilai koordinat yang lain. Okay, so M cikgu ada -4. Okay, X cikgu ada stay je lah sebab dia nilai koordinat kan. Dan tambah C cikgu ada 1, positif 1. So, inilah persamaan kita. Nampak tak? Sama je kan? Y sama dengan -4. X tambah 1. Kalau guna titik P pun dapat Y sama dengan -4X plus 1. So, it's proven lah. Dah terbukti. Okay, sebab apa terbukti? Sebab mereka ni duduk di atas garis lurus yang sama. Nampak tak ni? Okay, kata titik P kat sini. Titik Q dekat sini. Okay. So, cikgu tunjuk ke kamu dekat graf Desmos lah supaya kamu lebih nampak lagi lah. Okay, so tengok ni, cikgu ada persamaan kita tadi kan. Kita dapat Y sama dengan -4X plus 1 kan. So, ni yang kita kira tadi. Okay, so nampak tak? Tambah 1 ni, dia kita punya pintasan Y kan. Pintasan Y nampak tak ni? Tambah 1. So, betul lah kan? Kita dapat persamaan kita. Okay, dan tadi kita ada titik P dan titik Q kan. Titik P kita, cikgu ada -1,5. So, tengok dia betul tak? -1,5. So, dekat sini. Titik P kita dekat sini. Nampak tak ni?
Okay, then cikgu ada titik Q kita ialah 2, -7. Okay, so 2, -7 kat sini. So sini 2, -7 kat sini. Betul tak? Makna kata titik P dan titik Q ni berada di atas satu garis lurus yang sama. Sebab tu mereka punya gradient ataupun kesudutan mereka sama. So, terbuktilah kita punya persamaan ni betul lah. Sebab titik P dan titik Q berada di atas satu garis lurus yang sama. Okay, so cikgu harap kamu fahamlah untuk mencari untuk mencari persamaan garis lurus untuk dua titik. Okay, so kalau kamu ada persoalan nak tanya, boleh tanya cikgu dalam kelas. Thank you semua.